Okay? So, ini kita kata bagaimana nak takluk diabetes. Dia sebenarnya dia tidak payah atau cuma disiplin je. Sebab tu saya cakap tadi, kita makan benda yang raw. Nak makan daging betul. Jangan makan daging import, jangan makan daging yang bentuk burger dan bentuk meatball. Tak payah. Kita makan daging betul. Nak kari ke, nak singgang ke, nak goreng ke, nak apa ke boleh. Kalau goreng tu gunalah minyak kelapa sawit atau minyak kelapa. Kalau macam daging tu kita sendiri yang buat dia jadi macam burger ke, meatball ke. Kita mesti campur kan? Yang campur tu yang tak mau tu. Walaupun kita buat sendiri pun tak elok. Kalau kita buat sendiri, kita tak campur dengan apa-apa. Kalau kita cincang, tak ada masalah. Tapi nak proseskan jadi burger tu, tanya budak hotel tahu lah. Macam-macam lah. Kan? So nak makan ayam boleh. Kan? Nak makan yang goreng-goreng kan, KFC ke. Gasak lah boleh. Cuma tepung dia tu, jaga sikit. Minyak. Lepas tu deep fried ni tak bagus lah, deep fried. Deep fried tu kurang bagus lah. Air fryer tu okey, cuma ada kata air fryer tu sebab air keluar udara, itu buat tak sangat lah benda tu. Kan? Air fryer untuk kita lah. Tapi minyak tak ada masalah, minyak kelapa sawit tak ada masalah. Cuma jangan repeat gula, jangan repeat banyak kali. Ada minyak yang boleh pakai sampai 3 kali pun ada, stabil. Tanya orang FGV dia tahu lah. Ada pakai 3 kali pun okey lagi. Minyak kelapa sawit dia stabil. Minyak zaitun ke yang kita dengar tu kan, tak payah pakai lah untuk menggoreng apa tak payah. Minyak matahari, minyak jagung tak payah. Itu cepat jadi tepu. Okay. So boleh nak makan apa benda pun. Asli. Makanlah. Spaghetti tu tak payah. Spaghetti dah proses. Gandum bagus. Bukan tak bagus. Tapi bila dah jadi putih, jadi roti, kurang bagus lah. Jadi maksudnya karbohidrat yang ringkas. Kita kurangkan. Ini perlu disiplin. IF ni, dia ada banyak jenis puasa ni. Ada yang 6 jam, ada 8 jam, 12 jam, ada yang 16 jam, ada yang 32 jam, ada yang 72 jam. Yang ganas tu yang apa dipanggil apa, water, IF water, yang water fasting tu kalau boleh janganlah. Pasti tak percaya IF. Pasti pilih satu je. Kalau ikut pada kita nutrisi ni, bila kita ni, yang paling bagus adalah puasa 12 jam. Dalam banyak-banyak tu, yang ni paling baik. Puasa yang 12 jam. Sebab apa? Bila kita puasa, badan kita sendiri akan repair balik pankreas tu. Boleh repair balik. Bila kita belajar ketone, bagaimana bila kita tak makan berapa jam, body kita akan produce ni. Dan so lama-lama, contohnya ini ringkas. Bila kita puasa pagi, sampai tengah hari, mulut kita dah berbau, betul tak? Petang lagi kuat bau. Betul tak? Itu adalah bau ada unsur ketone. Itu adalah lemak yang ada dalam badan kita. Sebab kita tak makan, so body kita, hati kita akan tukar supaya lemak tu jadi gula. Digunakan untuk energi. So bila gula yang dihasilkan oleh hati ni, dia tak macam kita makan benda manis ni. Dia tak melonjak. So dia ajar kita punya pankreas supaya tak terkejut. Tenang pankreas, tenang, tepuk, amai, lumai semua kan. So bila kita buat gitu, jadi sampai ke berapa jam selepas kita berpuasa, sampai tengah hari sampai petang 1 ke 2 tu kan, then kita dah banyak dalam tubuh kita. Kita adalah proses badan kita guna gula, tukar lemak jadi tenaga, kita gunakan. Jadi hasil sebab tu dia bau tak ada bau kita. Bukan bau mulut kita yang tak, itu adalah bau kita proses body kita. Itu adalah kesihatan sebenarnya. Kan? Sebab tu kalau tanya ustaz dia kata bau lebih baik pada kasturi, sebab itu adalah bau menunjukkan badan kita dah mula nak menyembuh. Jadi kawal lah. Jadi insulin kita tu didodoi, apa insulin pula? Pankreas didodoi. So bila dah totally sebulan, memang boleh. Dalam proses ni kita perlukan berjalan, exercise supaya lebih cepat. Dodoi kan tu lebih cepat. Sebab tu IF ni bagus. Apa-apa sakit kita guna IF. Sebab itu dinasihatkan puasa 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Kan?
Pocik pula bukan nak kata bagus tak. Ada minggu 2 hari. Ada minggu sekali. Macam minggu ni sekali. Sebab hari Senin nak makan apa itu hari? Ajak makan besar. Dia suka pocik puasa bukan sebab kita baik tak, bukan. Sebab ni. Orang kita bagus apa. Tak, no, tak ada. Kita puasa sebab kita nak ni. Pahala apa tu cerita lain. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita jaga badan kita. Ayat. Bersenam tak payah pergi jogging. Bila kita sebut bersenam, pergi jogging, salah. Sebab tu ramai kata tak ada masa. Kita jalan je. Jalan kudu kilir. Kan tu pocik kata kat pocik, kita lama dah tak pergi jogging ni. Tapi bila ada cucu, jogging lah. Dia kan. Jadi kita ada exercise, ada pergerakan. Yes. Dia jangan kita terkeliru dengan 4,000 step, 10,000 step. Itu teori kita tak boleh pakai. Bukan berapa banyak kita bukan berapa jarak kita berjalan. Berapa kerap kita berjalan. Macam minum air tadi lah. Okey dah cukup dah. Petang tak air minum. Kan gitu. Maksudnya bukan berapa jauh kita berjalan. Yang cerita 10,000, 5,000 step itu semua teori. Daripada tak buat, baik buat lah. Tapi itu teori. Jadi bukan berapa jarak kita berjalan. Berapa kerap kita berjalan. Sebab tu saintis kata duduk sejam, merayau 5 minit, 10 minit. Kalau duduk sejam, merayau 5 minit, 10 minit. Sebab tu office zaman sekarang, kan, dia tak ada meja macam dulu lah. Office sekarang dia tak ada lah macam duduk ball kan. Tak ada. Kan? Saya mesti tahu lah dia orang telekom. Dia orang telekomunikasi. Dia deal dengan DG lah, dengan Celcom. Dia kata pergi office dia begitu je, meja gitu, kursi tak ada. Supaya dia orang berjalan. Ya. Okay. Pocik, maknanya pendapat mungkin menyimpang sikit. Macam kita pernah dengar hadis Nabi, dia berpuasa sampai ikat batu kat perut. Kalau nak kira logik, saya rasa lah tak adalah sebab Nabi tu begitu miskin sampai tak ada makanan. Sebab sahabat-sahabat dia semua kaya-kaya, takkan sahabat nak bagi dia lapar. Jadi pocik rasa apa sebab dia dan apa pengajaran dia daripada Yang tu pocik tak ada komen banyak lah. Yang ikat perut batu tu, sebab itu hadis lah. Kan, itu tak lalu saya. Kata saya tu pocik tak tahu, tak boleh nak komen apa. Personally pocik suka lapar. Personally. Saya pocik suka lapar. Sebab tu suka puasa, sebab kita suka lapar. Kenapa kita suka lapar? Sebab bila lapar, bukan kata dia sebenarnya konsep lapar ni kita salah. Kita lapar ni bukan kata kita tak makan 5 jam, 10 jam, bukan. But kita lapar bila badan kita memang menggigil. Badan kita menggigil, kepala kita pun dah pening. Kita pun rasa macam tak cukup makan kan. Itu sebenarnya lapar. Bukan, pagi tadi breakfast, lunch belum lagi. Lapar. Jangan kita stres dengan benda ni. Jangan kita stres dengan TikTok punya cerita, dengan Facebook cerita. No. Kita makan ikut keperluan je. Pantang tak ada pantang. Bila sakit baru pantang. Kita makan ikut keperluan. Jadi kalau yang ikat perut tu pun tak berani nak komen. Tapi berlapar ni, kita yang nafas sebenarnya gitulah. Itu memang kita kena makan. Bila perut kosong ni, kita berfikir pun seronok. Pocik kalau driving, kadang-kadang bulan puasa, pukul 10 malam tak buka puasa lagi. Driving, seronok. Time pocik lah. Tidur setengah jam, 1 jam, 2 jam kan. Boleh drive. Boleh drive. Tak berhenti makan pun tak apa. Sebab kita suka. Suka lapar. Bukan kata cari pasal nak lapar, tak. Maknanya kita punya performance tu bagus bila perut kita kosong. Yang ada setengah teori kata kalau puasa 16 jam akan berlaku autofagi. Autofagi ke apa benda tu? Kan? Lepas tu dia claim benda tu akan menyebabkan sel-sel yang rosak akan dibaiki balik. Yang tu pendapat pocik macam mana? Okey. Dia sebenarnya fasa ni betul.
once kita punya immune system, dia sebenarnya bila kita puasa ni, dia ada banyak kaitan puasa ni. Bukan setakat untuk penyakit kita, untuk immune system kita pun kita baik puasa. Kan? Sebab macam tadi, bila berlaku proses dia panggil excessive energy ataupun excessive fat ke apa, bila dah dibakar keluar dengan cara ni, jadi banyak benda proses dalam badan kita akan di-repair, balik. Dia panggil vital energy. Kan? Sebab tu orang suka lapar, orang suka Poci punya mentor Dr. Ismail, Profesor Dr. Ismail. Umur dia sekarang dah 70 lebih. Kan? Sampai sekarang kering gitu lah, jumpa kat hospital dia. Kan? Dia pergi tengok saudara dia, kering gitu je muka. Daripada dia muda dulu zaman student sampai sekarang jumpa macam tu badan dia. Lepas tu kalau siapa kenal yang kalau kat hospital pakar dietetik, dia lecturer sekarang kan, Dr. Norimah. Daripada dulu sampai sekarang badan tu je. Kita suka gitu. Sama juga bila Pocik sendiri, Pocik dah komen dia tak nampak kurus, dah umur dah tua. Pocik kata umur 50-an, 60-an ni nak get back umur kita punya berat badan umur awal 30-an dulu. Nak get back. Cuba boleh get back 72, 73 cukup lah. Nak berketul tak boleh lah macam dulu. Kalau macam saya kan, pernah juga tahap lapar sampai bergigil, rasa macam nak tumbang. Saya cepat-cepat macam minum air jus oil. Lepas tu dia okey. So tu ada masalah dengan insulin ke atau macam tak ada. Sebab bila kita dalam keadaan gitu, bila kita menggigil, maknanya kita lapar lah. Okay. Tapi kalau kita baru makan menggigil lagi, tu dia lain. Kalau kita berapa jam, kita lapar, menggigil, of course. Itu yang baik, ambil jus. Tapi dia rasa menggigil, macam nak tumbang, tapi dia tak rasa lapar, tak rasa nak makan. Dia cuma rasa macam tak larat je. So minum jus, then okey, rasa bertenang sikit okey. Sebab tu Pocik kata lapar tu bukan disebabkan perut kosong. Sebab kita memang badan kita perlukan energi. Mungkin kita baru makan, tapi tak cukup. Kita rasa menggigil. Sebab tu dalam puasa dia sunat makan apa? Kurma. Kenapa kurma? Sebab fast energy. Kita makan kan manis kan? So itu fast energy. Untuk bagi energi cepat, bagi energi. Jangan minum air gula. Jangan minum teh apa yang gula putih tu, sebab itu spark. Tiba-tiba aja. Kalau kurma GI dia lebih kurang 5.5 gitu je. Dia tak sampai 7 macam nasi semua. Kita buka puasa lain. Kita buka puasa, telinga kat mana? Kita buka puasa. Telinga kat radio. Tunggu azan. Berbom. Okay. Jadi ini cara yang paling baik sebenarnya. Tak perlu suplemen, tak perlu apa. Ini cara paling baik. Satu, jaga makan, ambil fresh makanan yang segar. Kan? Nak kari ke, nak goreng ke, nak singgang ke, nak apa, masak lemak cili api ke, tak ada masalah. Kan? Sebab tu, boleh makan semua. Dan dia buat kerja ni. IF lah kalau nak cepat lagi, IF 2 kali seminggu ke. Kan? Okay. Selamat tu, ada orang dia sembuh kenciuman dengan tu ya, dengan jalan kaki. Tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi dia jualan kaki. So, boleh recover. Dia pergi apa semua boleh recover. Okey, kemudian ada video. Cara pertama tadi kita jaga makanan yang asli. Yang kedua kita puasa. Bila dah ada kencing manis, kita kena monitor lah. Kita kena monitor. Kan? Ini kena tanya doktor lah macam mana nak monitor, berapa lama sekali nak monitor, sehari sekali ke apa, check tengok lah. Kan? Okay. Then supplement. Kenapa ambil supplement? Tadi Pocik kata tak payah makan supplement, tapi ini kenapa ambil supplement? Sebab kita nak cepatkan proses tu. Kita nak cepatkan proses pengawalan. Dan juga kita nak pastikan apa yang kita ambil tu khas untuk mengawal gula dalam darah. Tak? Maknanya kita ambil suplemen ni adalah khas sebab kita ada masalah dengan diabetik. Kita ambil ni khas untuk itu ada dia punya suplemen ni pula.
Kita boleh letak play-katak, boleh semua. Tapi bila nak dijadikan suplemen, of course kita kena study lah. Berapa banyak play-katak, berapa banyak ni, berapa banyak ni, berapa banyak ni, berapa banyak ni. Jadi semua holistik dia panggil, holistik. Dia bukan sikit-sikit, dia holistik. Nah, itulah jadi formula ni. Formula ni sebenarnya yang paling baik dalam kapsul. Paling baik. Tetapi kapsul kan kena register, kena tu, kena ni, take time. Jadi yang dalam kapsul tu kita buat dalam bentuk makanan. Kita buat dalam bentuk powder macam tu. Supaya kita tak payah daftar. Daftar itu ikut undang-undang ya. Ikut law, ikut undang-undang ya. Kan? So kita buat insulin. So ini dia. So prinsip dia ni baik boleh pankreas, lepas tu bagi insulin kita sensitif, lebih sensitif. Okey. Ini singkatan dia lah supaya senang. Berterabur nampak. Tapi okeylah, at least kita dapat tahu macam pria katak. Kan? Dia ada phytoinsulin. Bagi orang yang ada masalah diabetik, ada yang insulin kurang, ada yang insulin yang resistant. Kan? Lepas tu bila gunakan apa pria katak ni, dia bukan insulin tapi ada bahan dia yang bekerja sama seperti insulin. So badan dia kenal lah. Yang insulin itu tak kenal. Yang ini insulin. Jadi Halba pun, ini semua kombinasi yang sangat baik. Boleh buat sendiri, kat rumah pun boleh buat. Tak payah beli insulin. Nenas tu sebenarnya, nenas tu sebab bila kita buat dalam bentuk makanan, orang Malaysia ni, kita cerita dah khasiat bagus ke apa benda ke, tak sedap. Lepas tu buat cengkeh, halba, jintan manis, kayu manis, kan. Lepas tu buat benda tu teh. Bagi kawan tu, aku tak boleh minum. Kan. Ini cerita, ni satu cerita luar lah. Lepas tu buat benda ni, ikut ramuan lah. Cengkeh berbanyak, buat banyak. So lepas tu ambil dalam bunjuk, beli bunjuk dekat Shopee, bunjuk teh tu, tea bag tu, masuk. Buat 40 bag. Sebab prepare nak pergi haji ni 40 hari ni. Tanya makcik. Kan. So pagi-pagi minum lah, buat 2 pagi. Buat 2 botol lah. Pergi sana kita tak terlepas daripada batuk, demam. Betul tak? Common lah. Macam-macam lah cerita sakit tu ni sampai klinik, hospital macam-macam lah. Ya Alhamdulillah Pak Cik, batuk pun hari yang pertama, yang kedua selepas melontar. Memang panas sangat. Panas lah, kita duduk, tak tahulah Arafah lah. Pada Arafah kan duduk tempat buka kan dengan debu, dengan semua kan. Dia rasa batuk. Dan sahabat-sahabat lain yang ada bersama, tanya Pak Cik ni. Demam tu, batuk ni sampai merah mata, sampai duduk dalam bilik 5 hari tak boleh keluar. Macam-macam lah cerita. Tapi kita Alhamdulillah, Tuhan bagi tu. Kan? Jadi member dalam cakap, kau Tuhan tak uji kau. Tuhan tak uji kau. Kan, supaya batuk 2 hari, memang batuk lah 2 hari. Alhamdulillah cepat recover. Tuhan tak uji aku ni, sebab Tuhan uji aku makan tak sedap ni. Bukan sedap tu minum tu. Tak sedap. Faham tak? Jadi nenas ni kita buat supaya rasa tu. Untuk rasa. Kalau tak tahu nenas, orang tak makan lah. Tapi dalam masa sama, nenas tu juga dia boleh mengurangkan boleh meningkatkan sensitiviti insulin. Nenas tu sendiri. Cuba makan nenas hari-hari, macam penyakit boleh sembuh. Kan? Tapi kita buat bentuk ekstrak lah. Dah jadi powder, kita buat dalam bentuk ekstrak. So ini sebenarnya kerja dia adalah satu untuk mengawal gula dalam darah melalui tindakan-tindakan tu. Ada insulin personal, ada phytoinsulin semua. Lepas tu pula benda ni pula dia antioksidan tumbuhan kan. Antioksidan. Dia boleh protect pankreas daripada further damage. Kan? Sebab kita duduk makan ni kan daripada dalam masa dia merawat, dalam masa tu juga dia macam ni tadi ya. Kita ada vitamin C, kita ada dalam masa dia membina, dalam masa sama dia protect supaya yang sedia ada tu tak rosak. Sama juga ni, pankreas pun sama juga. So bila pankreas tu dah dicuci, dah dia apa semua sekali kan, lepas tu sel mati semua. Jadi dia sel baru. Lama-lama fungsi dia jadi baik. Sebab itu ini mengambil masa. Kan paling-paling kurang 3 bulan ambil suplemen. Paling-paling kurang supaya dapat perbezaan. Kan bila dah sampai tahap gula yang okey dalam darah, dan boleh stop.
boleh tak makan. Orang tak ada kencing manis. Sebelum tanya. Boleh, tak ada masalah pun. Ini makanan dia. Cuma sebab benda ni memang tak ada benda lain. Tak ada benda macam kalau macam jus, kita cakap jangan sebab ada benda lain. Macam ni tak ada benda, tak ada preservatif, tak ada apa, tak ada. Nak tahu preservatif buat apa sebab dia memang powder. Dan dia tak ada unsur minyak. Kalau taruh creamer, kena taruh benda lain. Kalau ada creamer kan, kena taruh ada sikit. Tak payah. Boleh, tapi suplemen ni ambil bila perlu je. Duit lebih tak ada masalah. Boleh? Untuk elak penyakit ni macam tadi Pertama, kita jaga makanan kita. Berjaga makanan kita, kalau boleh ambil makanan fresh. Pertama. Yang kedua, tidur cukup. Ni satu lagi teori tidur ni. 8 jam, 9 jam. Ikut orang putih, dia suruh kita tidur 8 jam kan. Jangan ikut negara 4 musim. Kita orang Malaysia, 5 jam cukup lah. Separuh malam. Separuh malam. Kalau tidur pukul 7 malam, bangun pukul 12. Kalau tidur pukul 9, bangun pukul 3. Kalau tidur pukul 10, bangun pukul 4. Itu lebih kurang lah, lebih kurang. Oh, saya tak cukup lah 7 jam, 9 jam. Macam buku cakap. Macam mana? Itu negara lain. Negara yang malamnya panjang. Jangan ikut dia orang putih ni. Keto diet ke, Atkins diet ke, semua IF cara orang putih jangan follow. Itu teori buku untuk sedap cerita boleh, tapi realiti sebenarnya tak. Kita jaga tu je. Sama juga suplemen itu. Cuma suplemen ini dibuat khas untuk masalah pengawalan gula dalam darah. Kalau kita tak ada masalah tu, sebenarnya tak payah makan pun. Tak payah, tak perlu. Dan orang yang membeli ni pun kadang-kadang dia beli pun sekadar nak rasa je, kalau dia untuk protect rasanya jarang sangat. Lebih baik kita fokus pada pesakit kencing manis. Sebab pesakit kencing manis ramai. Dianggarkan dalam Malaysia ni ada berapa juta. Menjelang tahun 2025 ni ramai. Juta. 5-7 juta lebih kurang kan, naik double. Okay. Next. Itu biasalah. Dia kalau nak sedap lah. Taruh air sikit je. Kalau nak sihat, lepas minum sikit, minum air sikit. Segelas ke. Kan? Ataupun buat macam ni boleh sekali. Tapi yang paling bagusnya, setengah jam sebelum makan ke, dia sebenarnya boleh makan, masa makan tu pun boleh, selepas pun boleh. Tapi kalau boleh sebelum makan. Lebih kurang setengah jam, kita bantu minum kan. Lepas tu minum air relax, sebab apa makan. Itu insulat. Harga dia memang tinggi. Sebab memang ialah barang dalam tu. Okay. So itu cerita insulat.